Selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar unit 6 Hidup Bersatu Padu Jana Kesejahteraan dalam subjek Pendidikan Moral tingkatan 3. Pelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul iaitu saya sendiri. Maka jom kita belajar. Baik, kita mulakan pembelajaran yang pertama iaitu contoh amalan hidup bersatu padu. Apakah contoh amalan hidup bersatu padu bagi rakyat Malaysia? Okey, dari sudut agama atau kepercayaan yang pertama, contoh yang pertama ialah sambutan perayaan agama atau kepercayaan. Yang ini biasa dilakukan oleh setiap kaum di Malaysia dengan mengadakan rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri. Okey, kadang-kadang ada juga rakyat Malaysia yang beragama agama, mereka menyambut tahun baru Cina mengadakan hari terbuka di rumah, mereka mengadakan hari terbuka di hotel, okey, ataupun di dewan. Okey, tak kisahlah bagi masyarakat Malaysia yang beragama Hindu yang ingin menyambut Taipusan ataupun Christmas, okey, mereka mengadakan jamuan makan-makan, okey, dan seluruh rakyat Malaysia menyambutnya secara bersama. Yang kedua dari sudut bangsa, okey, ini biasanya ialah langkah pihak kerajaan dalam sambutan program kebangsaan di mana ingin mengumpulkan semua orang, okey, rakyat Malaysia berkumpul bagi memperingati Hari Kemerdekaan Negara yang saban tahun disambut pada 31 Ogos. Okey, 31 Ogos. Dan jangan lupa, kita lupa bahawa Hari Pahlawan juga bukan salah satu untuk kita sentiasa amalkan hidup bersatu padu, untuk kita sentiasa berterima kasih kepada mereka. Tanpa mereka, kita tidak akan merdeka. Baiklah, contoh yang ketiga iaitu contoh amalan hidup bersatu padu dari sudut budaya, iaitu mengadakan program kebudayaan. Di peringkat kebangsaan, kerajaan mengamalkan program citarawarna yang dapat disertai oleh pelbagai kaum supaya masyarakat dapat mengelakkan perpaduan, masyarakat dapat bekerjasama. Samalah juga situasinya awak mengamalkan amalan hidup bersatu padu dengan cara mengamalkan pakaian tradisional. Okay, sekolah mengadakan program pakaian tradisional untuk program kebudayaan. Kenapa cikgu meminta kamu mengikuti program kebudayaan tersebut? Supaya kamu dapat mengenali budaya kaum lain, supaya kamu dapat memberi kerjasama ketika menjayakan program itu. Secara tidak langsung, hidup kamu sama rakan-rakan kamu yang berbeza kamu dapat dieratkan dan kamu dapat bekerjasama antara satu sama lain. Dan yang terakhir, mengadakan sambutan program kebahasaan. Okey, contohnya pelbagai aktiviti dalam program Bulan Bahasa Kebangsaan dapat menarik minat pelbagai kaum. Contohnya lah pertandingan sajak. Okey, kamu bersajak di dalam bahasa Melayu. Okey, ini tidak ini akan menyebabkan kamu akan sentiasa peka, akan sentiasa berkebolehan untuk bercakap bahasa Melayu dengan baik. Secara tak langsung, ia akan dapat mengelakkan hubungan antara satu sama lain, antara kamu dengan kawan-kawan kamu yang berlainan bangsa. Okey? Baik. Nota yang kedua iaitu cara hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang pertama ialah kita kena terima, kita kena hormat dan kita kena urus pelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa dengan bijak. Bagaimana kita nak terima? Okey, kita ada kawan kita berbilang kaum. Kita kena terima budaya dan agama mereka. Kita tidak boleh mengejek budaya dan agama mereka. Okey, kena hormat dan kita kena urus. Maksudnya kita kena terlibat sama-sama dalam meraihkan sambutan perayaan yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, kamu hendaklah melibatkan diri dalam aktiviti masyarakatan pelbagai kaum. Contohnya tadi saya bagi tahu menghadiri rumah terbuka, okey, bagi setiap perayaan. Itu satu. Yang kedua, contohnya ialah sambutan perkahwinan. Okey, kawan kamu orang Melayu, okey, mak ayah dia buat majlis perkahwinan. Jadi kamu dijemput, maka kamu kena datang ke rumah tuan rumah untuk menjayakan majlis perkahwinan rakan kamu bagi mereka yang beragama Islam. Kamu kena tolong dengan cara kamu sendiri, iaitu memberi sumbangan ataupun bantulah menyiapkan perkakasan ataupun menyiapkan acara sempena majlis perkahwinan rakan kamu. Itu sebagai contoh. Yang ketiga, mengenali adat dan budaya kaum lain. Samalah bagaimana kita terima kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa kaum lain. Okey, kamu kena faham, kamu kena kenal. Okey, budaya kaum lain macam mana. Okey, setelah kita kenal adat dan kaum dan budaya orang lain, maka kita patut jaga sensitiviti kaum lain. Contohnya masyarakat Hindu, masyarakat India yang beragama Hindu, mereka tidak makan daging.
Janganlah kita makan bersama-sama dengan rakan kita yang berbangsa India, yang beragama Hindu, suruh makan daging, nasi dengan daging, tak boleh. Jadi kita kena jaga sensitiviti. Begitu juga dengan kaum Cina yang berkawan dengan orang Melayu. Kena jaga pertuturan, kena jaga percakapan. Dan yang terakhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati prinsip rukun negara. Kerana dalam prinsip rukun negara ada 5. Okay, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara. Turun perlembagaan kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan inilah sangat penting, okey? Ya, kerana ia akan membawa kita cara hidup bersatu. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kepentingan amalan hidup bersatu padu lah. Yang pertama, masyarakat hidup aman, hidup harmoni. Bila hidup aman ni, kita semua boleh saling bekerjasama, kita semua boleh menghormati dan bertoleransi. Yang kedua, sekolah pelbagai aliran bahasa dapat dilaksanakan dan bahasa Melayu sebagai medium perpaduan kaum. Contohnya kalau awak nak bercakap dengan India, Cina, Melayu pun awak kena cakap dengan bahasa Melayu. Okay. Yang kedua, dapat meningkatkan imej negara. Bila imej negara dapat ditingkatkan, dia akan menjadi teladan kepada negara lain. Okay. Negara kita negara yang berunik kerana mempunyai agama yang berbeza, mempunyai kaum yang banyak. Jadi dia boleh diterima sebagai masyarakat antarabangsa lah. Diterima oleh masyarakat antarabangsa kerana Malaysia bukan negara yang aman, tak ada berlaku pergaduhan. Boleh ramai orang seperti negara-negara luar, berlakunya rusuhan kaum dan sebagainya. Jadi kita di mata dunia adalah negara yang terbaik. Yang ketiga, menarik ramai pelancong ke Malaysia. Kenapa ramai pelancong asing datang ke Malaysia? Sebab banyak budaya dan tradisi. Melayu saja dah banyak tradisi, Cina, India pun dah banyak tradisi, belum kaum-kaum yang lain. Selain itu, makanan tradisi dan perayaan juga terlalu banyak. Sekiranya kita mengadakan program berkaitan kebudayaan Malaysia, sudah pasti ramai pelancong asing ingin tengok. Dan paling bertuah apabila mereka dapat melihat kepelbagaian rumah ibadat yang terdapat di Malaysia. Contohnya masjid, kuil, tokong, gereja. Jadi semua itu dapat menarik perhatian orang luar, dan menganggap Malaysia ini sebagai negara yang. Dan yang terakhir sekali ialah kepentingan amalan hidup bersatu dalam kalangan masyarakat ini dapat membuka ekonomi negara. Bila negara aman, pelabur-pelabur asing yang terdiri daripada negara luar dapat melabur di negara kita. Bila pelabur asing melabur di negara kita, maka membutuhkan banyak pekerjaan. Ruang pekerjaan itu hanya kepada kita lah, mengikut sektor-sektor perindustrian dan sebagainya. Apabila kita bekerja, kita dapat meningkatkan taraf hidup dan secara tidak langsung kita akan membantu meningkatkan ekonomi negara. Baik. Yang terakhir ialah cabaran hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Cabaran dari sudut sosial, berlaku perpisahan tempat kediaman. Ini berlaku akibat kaum Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak tidak mahu duduk sekali arung. Tak mahu duduk dalam satu kawasan kediaman. Kalau boleh awak nak berpuak-puak, itu masalah yang berlaku. Yang kedua, kesukaran menguasai bahasa Melayu sehingga menyebabkan anda bergaul sesama kaum anda sahaja. Bila anda bercakap dengan kaum anda saja, maka anda tidak mahir untuk bercakap bahasa Melayu. Bila anda tak mahir bercakap bahasa Melayu, anda tak faham nak bercakap dengan orang lain bagaimana. Ini boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan lah. Orang tak faham apa yang kita nak sampaikan dan orang sampaikan kita maklumat pun awak tak faham sebab awak tak menguasai bahasa Melayu. Yang kedua, cabarannya dari sudut budaya dan adat resam ialah kurang memahami budaya lain. Bila awak tak faham bercakap bahasa Melayu, jadi awak tak faham budaya orang lain. Jadi awak tak faham budaya kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Anda terpengaruh dengan budaya luar. Ada juga kurang memahami pantang larang kaum lain. Ini berlaku apabila anda terlalu mementingkan kaum anda sendiri sehingga mengetepikan perasaan dan juga sensitiviti kaum lain. Akibatnya boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan. Yang ketiga, globalisasi disebabkan oleh ledakan teknologi maklumat atau penyebaran berita palsu. Dia berlaku akibat sikap yang tidak bertanggungjawab. Sikap tak bertanggungjawab untuk kita bersatu padu ini melalui cerita maklumat palsu ataupun provokasi agama ataupun provokasi kaum yang menyentuh sensitiviti kaum boleh menyebabkan konflik pergaduhan, konflik perkauman. Ini boleh menyebabkan peristiwa rusuhan Mei. Kita tidak ingin berlaku kejadian rusuhan Mei. Jadi
kita cuba elakkan dan cuba berbuat pada semua kaum agar amalan hidup bersatu padu dapat diamalkan. Dan yang terakhir, sensitiviti keagamaan dan kepercayaan kurang. Awak tidak peka tentang sensitiviti agama lain. Contohnya lah masyarakat Melayu yang beragama Islam, mereka tidak boleh memela anjing, mereka tidak boleh pegang anjing, bahkan makan daging babi pun tidak boleh. Jadi awak kena sensitif dengan kaum apa yang boleh, apa yang tak boleh. Contohnya orang India tak boleh makan daging. Janganlah sesekali anda menjamukan selera kepada rakan anda dengan memberikan daging sebagai makanan. Okay? Kerana mereka mengamalkan vegetarian. Okay? Jadi dari segi agama dan kepercayaan wujud pelampau-pelampau agama ini. Menegakkan agama kononnya agama mereka adalah bagus dengan membunuh orang lain. Okay? Itu salah. Okay? Jadi kita tidak mahu negara Malaysia menjadi pelampau agama. Kerana ia boleh menyebabkan berlakunya pecahan kaum. Okay? Sampai sini saja pembelajaran kita. Cikgu harap kamu baca nota-nota ini dan cuba buat latihan di dalam teks. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.